Lachlan Murdoch baru sahaja berjaya membuat perjanjian bernilai $22 bilion yang sedang menggegarkan seluruh industri televisyen dan penstriman. Fox membeli Roku, platform yang berada di ratusan juta skrin TV di seluruh dunia. Ini adalah langkah yang telah diimpikan oleh bapaknya, Rupert, selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah berjaya dilaksanakan. Bersama kita di studio sekarang ialah Alan Walk, pengasas bersama dan penganalisis utama di TV Reverend. Hai dan terima kasih kerana bersama kami di sini. Sama-sama. Ini memang sangat menarik dan saya rasa ramai orang termasuk saya sendiri agak keliru kerana saya tertanya-tanya apa sebenarnya Roku? Macam anda tahu tentangnya, tapi ia bukan penstrim kandungan sebenar. Tapi kalau anda ada TV pintar dan anda dapat akses kepada ini, anda mungkin ada Roku tanpa sedar. Ya, jadi Roku ialah sistem operasi televisyen. Itu yang utama. Mereka juga buat perkakasan, mereka buat dongle, mereka buat set TV berjenama dan mereka lesenkan sistem operasi itu. Jadi apa itu sistem operasi TV? Untuk masa yang lama, TV tak perlukan sistem operasi, hanya hidupkan dan terus boleh guna. Atau antena TV lama kalau awak nak pergi sejauh itu. Ya. Betul, saya selalu bergurau yang kakak saya adalah sistem operasi. Dia tahu cara laraskan antena TV lama. Tapi bila penstriman muncul, TV mula kelihatan lebih seperti komputer, kan? Jadi anda perlukan sistem operasi atau antara muka untuk benar-benar faham. Anda tahu, untuk cari cara nak akses aplikasi, di mana program-program berbeza berada dan untuk memudahkan segalanya. Sekarang, Roku memang yang benar-benar paling awal melakukannya. Dan mereka melakukannya pada masa pengeluar TV, yaitu pengeluar-pengeluar gagal membina sistem operasi mereka sendiri dengan baik. Ia bukan sesuatu yang pernah mereka lakukan sebelum ini. Mereka juga tidak melaburkan banyak uang untuknya. Mereka tidak menjangka perkara ini akan diperlukan. Tepat sekali. Dan Roku memang melakukan kerja yang sangat baik. Roku pada asasnya direka untuk zaman apabila orang ramai masuk ke platform penstriman sambil sudah pun tahu apa yang mereka mahu tonton. Jadi, jika Anda lihat antara muka Roku, ia kelihatan seperti iPhone. Ia terdiri daripada beberapa kotak dan mudah untuk mencari sesuatu. Sekarang, apabila semakin ramai orang beralih menonton melalui penstriman, pengeluar TV meningkatkan kualiti mereka. Dan Roku sedikit ketinggalan. Tetapi kemudian mereka mula daripada hanya membuat dongle, alat kecil yang disambungkan ke TV, mereka mula menghasilkan TV mereka sendiri. Mereka mula melesenkan sistem operasi mereka kepada pengeluar lain. Dan di pasaran AS, mereka menguasai majoriti bahagian pasaran atau hampir kepada majoriti. Ia antara mereka dan Samsung bersaing rapat. Mereka mempunyai kehadiran di Amerika Latin dan Kanada, tetapi mereka belum berjaya meluaskan pengaruh mereka ke Eropah atau tempat lain atau Israel. Jadi, apa sebenarnya maksudnya? Sebab itulah maksud saya, Anda tahu, saya datang ke sini sebelum Roku wujud. Ketika saya masih ingat mendapatkan Netflix dan mereka menghantar DVD. Dan itu baru sahaja kira-kira 15 tahun lalu. Atau Anda memesannya dari New York City. Jadi dengan itu, apa maksudnya? Seperti apa maksud Fox membelinya? Adakah ia akan menjejaskan program-programnya? Adakah ia satu tindakan tidak adil dalam persaingan? Tidak, bukan. Jadi program bukanlah isunya, peniklanan adalah isunya. Jadi sistem operasi adalah seperti penjaga pintu terakhir, betul? Jadi kita ada teori bahawa monokultur telah runtuh. Jika Anda lihat pada monokultur, ia seakan-akan seperti Rom purba. Dan sekarang kita berada dalam era yang kita panggil media feudal, di mana semua orang berada dalam gelembung kecil masing-masing dan gelembung-gelembung itu agak terpisah. Sekarang, sistem operasi TV adalah salah satu penjaga pintu terakhir. Mereka pada dasarnya mengawal siapa yang melihat apa. Jadi, bila Anda buka TV, ia akan menunjukkan, Anda tahu, aplikasi-aplikasi berada di tempat yang berbeza. Mereka tentukan perkara itu, enjin cadangan mereka, apa yang mereka tunjukkan kepada Anda. Sekarang, ia tidak akan menjadi kepentingan Fox untuk memihak kepada diri mereka sendiri kerana penonton akan perasan dan mereka akan pergi ke tempat lain. Betul. Tetapi untuk pengiklan, ia sedikit lebih rumit. Itulah perkara yang agak membimbangkan orang ramai bahawa Fox boleh meletakkan inventory iklan mereka sendiri sebagai inventory premium. Mereka boleh berkongsi data tersebut. Satu perkara yang industri TV penstriman ada, tetapi TV linear tidak ada, ialah banyak data. Kerana semuanya dihantar secara digital, siapa yang menonton, berapa ramai, bila, di mana, dan kerana ia bukan linear, betul? Kita semua tidak menonton pada masa yang sama. Mereka tahu bagaimana. Anda tahu siapa yang menonton pada waktu bila. Jadi, mereka boleh memberikan lebih banyak data itu kepada Fox. Dan kemudian Fox akan mempunyai kelebihan dalam menjual pengiklanan. Dan tiada siapa yang benar-benar tahu. Tentang saya rasa Rupert Murdoch, Anda tahu, mencipta apa yang dia lakukan atas sebab tertentu. Jadi sebenarnya ia berkaitan dengan pengiklanan.
Ya, Pada akhirnya, tapi bagaimana rupanya kepada kita yang hanya menonton? Anda tahu, saya menonton apa sahaja penstreaman atau rancangan TV atau bahkan YouTube dan sebagainya. Bagaimana penikanan mula berfungsi berdasarkan perkara itu? Anda tidak akan perasan. Cuma Fox akan mendapat lebih banyak iklan premium. Mereka boleh mengenakan bayaran lebih tinggi. Mereka akan mendapat lebih banyak pengiklan besar yang masuk. Ia akan berlaku dengan sangat halus jika ia berlaku. Oleh kerana kita sedang mainstream, kita tidak mendapat iklan komersial. Anda faham? Separuh daripada penstreaman, malah lebih daripada separuh penstreaman, sebenarnya kini disokong oleh iklan. Ada satu perkara yang dipanggil FAST, yang kebetulan saya yang mencipta namanya, iaitu televisyen penstreaman yang disokong iklan secara percuma. Ia adalah sesuatu yang besar dengan Roku. Roku memiliki sesuatu yang dipanggil saluran Roku. Ia adalah salah satu perkhidmatan FAST terbesar di Amerika Syarikat. Dan ia memang seperti namanya, seperti yang Anda dengar. Ia percuma, tetapi ia disokong oleh iklan. Ia mempunyai jumlah iklan yang jauh lebih rendah berbanding TV tradisional. Tetapi masih ada iklan di dalamnya. Baiklah, jadi pada akhirnya adakah ini baik atau buruk? Adakah ini sudah terlalu menjurus kepada monopoli? Tidak, saya rasa ia neutral. Maksud saya, ia benar-benar bergantung kepada bagaimana ia berlaku. Seperti Fox tidak boleh melakukan perkara ini. Dan Anda tahu, dan itu tidak mengapa. Sebenarnya ini adalah langkah bijak untuk Fox. Kerana mereka sedar, kita tidak boleh lagi bergantung kepada syarikat kabel. Kita perlu mengambil alih kawalan pengedaran dan tidak lagi bergantung kepada orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang belum dilakukan oleh mana-mana syarikat media besar yang lain. Menarik, sangat jelas diterangkan kerana ia memang sangat-sangat teknikal. Terima kasih banyak Alan Wolf, penganalisis utama dan pengasas di TV Reverend. Terima kasih atas penjelasan itu. Saya rasa ia telah menjelaskan banyak perkara untuk ramai orang. Baiklah, bagus. Sama-sama.